memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jadi Nabi SAW lakukan kedua-duanya, istighfar dan juga taubat. Istighfar kita tahu kita minta supaya Allah ampunkan dosa kita, manakala taubat ialah kita sendiri kembali mentaati Allah selepas melakukan dosa, sama ada dosa syirik, dosa besar, dosa kecil, ataupun melakukan ibadah dalam keadaan yang tidak sempurna. Ia beza dia. Kalau untuk kita menghayati bahagian yang terakhir itu, melakukan ibadah dan ketaatan dalam kekurangan tidak sempurna, dalam lafaznya, lafaz kita minta kepada Allah maaf tu dalam lafaz wa'fu anna. Kalau kita lafazkan minta maaf kepada Allah sebab kita melakukan dosa-dosa di atas itu dengan kalimah wa'fir lana, Rabbi ufirli. Kalau wa'fu anni itu maknanya kita minta Allah maafkan kita di atas kekurangan, ketidaksempurnaan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan kita buat dosa. Harap-harapnya puan-puan faham ya. Okay. Kategori sahabat yang melakukan bawah daripada kesalahan melakukan dosa kecil, iaitu melakukan ibadah dan ketaatan dalam kekurangan tidak sempurna. Contoh sahabat ni antaranya ialah Imran bin Husain, yang dia ni ditimpa sakit lama, tapi dia ni sabar lebih kurang dalam 40 tahun. Dia sakit lama sangat. Kemudian selepas itu satu ketika dia pun menggunakan gunakan cara berubat dengan besi panas. Yang ni yang ada dalam hadis lain, iaitu golongan 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tidak berubat dengan menggunakan besi panas. La yaktawun. Tapi sahabat ni setelah dia sabar begitu lama, satu ketika dia buat benda tu. Jadi berubat dengan besi panas ni dia bukan satu dosa, tapi dia macam tak berapa elok lah. Dalam bahasa kita tak berapa elok. Macam juga minta dijampikan. La yastarku. 70,000 orang yang dapat masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab. Sifat mereka yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ada 3. La yastarkun. Mereka tak minta dijampi. Tak pergi cari ustaz mana-mana lepas tu tolonglah jampi saya, tak ada. Tak ada macam tu. Mereka sekadar menjampi diri sendiri ataupun mereka menjampi orang lain, tapi mereka tidak minta dijampi. Yang kedua, la yaktawun. La yaktawun. Mereka tidak berubat dengan besi panas. Dan yang ketiga, la yatatayyarun. Tidak menganggap sial ataupun untung pada perkara-perkara yang dilihat ataupun yang didengar. Tidak bergantung sial dan untung pada hari. Contohnya kita kata bulan tertentu bulan sial, hari tertentu hari tak elok, biawak melintas ada bertanda tidak elok, itu semua tu tak ada. La yatatayyarun. Jadi sahabat ni dia pernah berubat dengan besi panas. Itu dia hukumnya makruh, bukan haram. Jadi dia bukanlah satu bentuk dosa, tapi dia satu bentuk kekurangan. Apa kesannya puan-puan bila melakukan perkara yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum ni malaikat selalu beri salam kepada dia. Kita tahu ya, sahabat-sahabat ni ada di kalangan mereka yang malaikat beri salam kepada mereka. Contohnya Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk ni lah Imran bin Husain ni beri salam kepada dia. Apabila dia melakukan, dia buat, dia mengamalkan perkara yang makruh, iaitu menggunakan besi panas untuk berubat, malaikat tak datang dah bagi salam kepada dia. Jadi dia terasalah benda tu beri kesan kan kepada apa yang dia dapat selama ni. Kemudian dia pun bertaubat kepada Allah. Taubat macam mana? Ditinggalkanlah kan dengan syarat-syarat taubat. Tak nak buat, walaupun benda tu bukanlah benda yang haram. Kemudian apa yang berlaku?
malaikat datang balik. Selepas dia bertaubat tu, malaikat datang balik, beri salam kepada dia. Itu saya nak bagi contoh supaya kita faham. Kalau kita sekadar letakkan taubat ni melakukan dosa syirik, dosa besar, dosa kecil, mungkin kita tak akan dapat memahami dengan baik maksud Nabi SAW sendiri istighfar dan bertaubat kepada Allah. Nak buat apa Nabi ni bertaubat kepada Allah? Dia tak ada dosa. Jadi taubat ni bukan sekadar pada dosa, bahkan dari sudut kekurangan kita melaksanakan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seruan supaya bertaubat ni dalam surah An-Nur ayat 31. Hujung ayat 31 surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Puan-puan, kalau kita tak belajar dengan baik, kita rasa taubat ni untuk orang-orang yang melakukan dosa besar saja. Kita ni orang baik-baik kan, tak payah bertaubat pun. Siapa yang kata tak boleh kita macam tu kan? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31 Allah yang seru, wa ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, semua sekali, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Jadi taubat tu, kita nak taubat bahagian mana, kita tahulah kesalahan kita dari sudut mana. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam kategori yang pertama, iaitu mensyirikkan Allah. Tapi adakah orang-orang Islam yang melakukan dosa mensyirikkan Allah, yang memerlukan dia bertaubat? Ada tak? Rasa-rasa ada tak? Ada, banyak ada. Ada kan? Contoh, boleh tak bagi satu contoh? Semua sakit. Contohnya, kalau kita suruh bomo buat jampi kan, kita sakit ke, tak sihat, so kita menggunakan bomo untuk buat bomo ada. Itu adalah dosa kan? Ya, okey. Salah satunya menggunakan bomo yang menggunakan cara yang salah tu kan? Ya, betul. Mensyirikkan Allah maknanya bomo-bomo yang menggunakan jin. Kita dah tahu dia guna cara yang salah, kita pergi juga. Kita pun bersekongkol dalam perbuatan mensyirikkan Allah. Itu dosa besar kan? Dosa besar, betul. Proses apa berubat dengan menurun dan sebagainya, itu memang banyak dalam masyarakat kita. Apa yang mensyirikkan Allah ni? Sekarang ni banyak ustazah sebut juga ni, biarlah nak sebut juga kan. Antaranya ialah memohon hajat di kubur-kubur. Perbuatan yang maklum kan, tersebar juga dalam masyarakat kita, walaupun hanya segelintir, tapi kita selalu perlu memberikan peringatan, kerana mereka akan jawab balik itu sekadar ziarah kubur kan. Banyak alasan-alasannya. Tapi kita kena berikan sebab musabab dia, berikan penjelasan sehingga mereka bertaubat kepada Allah. Tapi bukan senang kan. Kalau seseorang tu merasakan perbuatan itu tidak betul, maka dia tidak akan bertaubat. Okay. Sebab itu kalau dalam poin yang pertama ni, melakukan dosa mensyirikkan Allah, kalau kita perhatikan dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, antaranya zikir pagi kan, zikir pagi pun ada, kita mohon perlindungan Allah daripada syirik dan kufur kan? Mohon perlindungan Allah dari perbuatan syirik dan kufur. Okay. Kemudian taubat yang kedua ialah melakukan dosa besar. Perintah Allah SWT tadi, kita nak kaitkan dengan perintah Allah SWT, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka kita semua terlibat dalam ayat ni. Allah SWT seru kita supaya kita bertaubat. Jadi kita kena tahulah, kita nak taubat, kita memang perlu bertaubat. Sebab apa? Sebab taubat ni dalam erti makna taubat masuk semua sekali. Benda yang kalau kita tak melakukan kesalahan nombor satu, kita melakukan kesalahan nombor dua, iaitu dosa besar. Dosa besar apa?
kalau dosa besar. Contoh yang umum di kalangan wanita ni, mengumpat, kan? Mengumpat ni dah terlalu banyak sangat sampai macam anggap tak apa. Kan, anggap tak apa. Kalau tak buat dosa besar, buat dosa kecil. Dosa kecil. Kalau katalah tak ada dosa kecil pun, tentu ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Macam tu. Jadi kita semua perlu bertaubat. Sayangilah ayat paling kurang hujung ayat 31 surah An-Nur. Ayat ni lah yang memberikan motivasi kepada kita supaya bertaubat kepada Allah. Taubat ni adalah amalan yang disukai oleh Allah, sehingga Allah seru kepada semua orang beriman supaya bertaubat kepada Allah. Dan Allah ni sifat dia At-Tawwab. At-Tawwab, Maha mengampun dosa, Maha menerima taubat. Okay. Itu sebagai mukadimah beberapa perkara penting sebelum kita sambung. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga, bab taubat. Kita dah tahu taubat ni adalah perintah Allah. Yang kedua, kita tahu makna taubat. Dan yang ketiga kita tahu Nabi Muhammad SAW sendiri bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari. Hadis yang kedua, lebih daripada 100 kali sehari. Kita hari ni dah berapa kali bertaubat, beristighfar? Sampai ke tak 10 kali pun tak tahu, kan? Jadi maknanya kita pun banyak dah kekurangan kita berbanding Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila kita nak tengok orang yang paling dekat dengan Allah, kita kena tengok Nabi Muhammad SAW. Dialah wali, kan? Dialah wali. Wali ni ialah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah cari wali-wali lain. Kita tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Siapa nak baca? Saya minta baca ni supaya nak pastikan bahawa perempuan bersama pada malam ini. Bersama kita pada malam ini. Siapa nak bacakan? Hadis yang ketiga. Ataupun Ustazah bacakan matan hadisnya. Perempuan baca dia punya makna, terjemahan. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari Qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin faladin. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim Allahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi wa bainama huwa kadhalik idha huwa biha qa'imatan indahu fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi. Okay, bacakan terjemahan dia. Siapa yang ada buku? Mungkin ada yang baru-baru, saya tak pasti, yang baru saya jumpa malam ni, nama-namanya, wajahnya tak pasti datang dari Kemaman ke dari mana, dari Pulau Pinang ke, kan? Sebab kita ada pelbagai ni datang ni, tak dapatlah kenal pasti. Dan tak dapatlah kenal pasti juga siapa yang ada buku, siapa yang tak ada. Jadi saya minta siapa yang ada buku tu boleh bacakan terjemahan. Hadis ketiga, bab taubat. Matan hadis
hadis dah Ustazah bacakan tadi? Ustazah, saya baca. Dr. Nabila saya baca lah. Boleh. InsyaAllah. Sihat untuk baca? Boleh, insyaAllah. Tak ada. Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kenderaannya, iaitu untanya, dan berada di suatu tanah yang luas, yakni padang pasir. Kemudian haiwan yang ditungganginya lari meninggalkannya, padahal di atas haiwan itu ada perbekalannya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah putus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kenderaannya itu tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Kerana sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan kerana sangat gembira. Penjelasan, hadis ini merupakan dalil atas kegembiraan Allah atas taubat dari hambanya. Apabila ia bertaubat kepadanya, hadis ini pun menganjurkan agar bertaubat kerana sesungguhnya Allah sangat mencintainya dan itu merupakan kemaslahatan bagi hambanya. Selain itu, bahawa seorang insan apabila melakukan kesalahan dalam ucapan, walaupun itu berupa kekufuran kerana kesalahan lisannya, maka itu tidak menjadi dosa baginya. Jazakillahu khairan. Okey, kalau kita baca tadi, kita dengar tadi, rasanya kita dah faham. Hadis yang ketiga ni Imam Nawawi masukkan dalam bab taubat. Cerita ni orang yang kehilangan kenderaan dia tu, kalau kita bawa MPV, dalam tu semua ada barang-barang kita, handbag semua sekali. Ada orang cerita, kalau nak relatekan dengan cerita zaman sekarang ni, ni beberapa, dan kita dah jumpa ramai orang macam ni. Dia berhenti dekat RNR ataupun dekat surau, kemudian kunci kereta dia letak kat tepi. Dalam kereta semua ada handbag, semua ada barang. Bila dia sujud, orang curi kunci kereta dan bawa lari semua. Jadi dia sehelai sepinggang. Zaman dulu tak ada kereta. Dia ada binatang tunggangan, di atas binatang itulah diletakkan segala bekalan dia, air, makan, minum dan sebagainya. Jadi bila dia kehilangan tunggangan kenderaan dia tu, maka dia jadi selai sepinggang. Tak tahu nak buat apa, kan, putus asa. Dan kalau kita tengok cerita ni bukan tentang orang yang bertaubat. Orang ni yang kehilangan kenderaan ni, dia bukan orang yang bertaubat. Tapi Imam Nawawi masukkan hadis ini, cerita berdasarkan hadis ini dalam bab taubat. Kerana apa? Kerana perkataan Nabi SAW pada pangkal hadis itu, Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum. Allah lebih gembira menerima taubat seorang hamba, lebih gembira daripada orang itu yang digambarkan itu. Kan orang yang kehilangan kenderaan, tiba-tiba dalam keadaan dia berputus asa, tiba-tiba didapati kan dia tidur di bawah pohon, di bawah bayang pohon tu, tiba-tiba dalam keadaan tu dia nampak binatang tunggangan tu ada di sebelah dia. Jadi kegembiraan itu, digembira sangat dalam keadaan putus asa, tiba-tiba datang benda yang diharapkan sehingga dia tersilap sebut, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabbmu." Tersasul, sampai tersasul sebab apa? Sebab terlalu gembira.
Nabi SAW beritahu kepada kita Allah lebih gembira daripada orang tersebut. Jadi ada banyak pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama berkenaan dengan taubat tadi. Puan-puan, kan dalam ayat tadi, ayat 31 surah An-Nur, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi hadis ini menjelaskan ayat Al-Quran, ayat 31 surah An-Nur. Allah SWT suruh kita semua bertaubat ni sebab apa? Sebab memang Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya. Macam tu. Dan ayat ini memberitahu kepada kita kelebihan bertaubat ni kita dapat kejayaan. Saya rasa dah banyak kali kita sebut tentang kejayaan. Kejayaan dari sudut bahasanya, kejayaan ni kita dapat apa yang kita nak dan kita selamat daripada apa yang kita tak nak. Maksud berjaya beruntung di sini, kita selamat daripada api neraka dan dapat masuk syurga. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang taubat ni. Taubat ni kita kena jadikan taubat ni sebagai amalan soleh yang kita lakukan. Sebab apa? Sebab Allah suka kepada orang yang bertaubat. Dan maklum puan-puan, sebab kita ni tak ada yang sempurna. Oleh kerana kita adanya ketidaksempurnaan kita, maka kita dapat bertaubat. Tapi kita bukan sengaja buat tidak sempurna. Sebab apa? Sebab bentuk ibadah yang disyariatkan kepada kita ni, dia hampir-hampir tidak boleh kita buat 100% sempurna. Contoh macam solat kan, bila puan-puan solat 100% khusyuk, start daripada takbiratul ihram sampai salam tak ada pun, kan? Yang ingat kepada yang lain, semua bacaan betul semua, kan? Kita nak jamin 100%, perkara tu hampir-hampir mustahil, kan? Hampir-hampir mustahil. Jadi maksudnya kita ada kekurangan pada ibadah kita. Jadi kekurangan pada ibadah boleh kita bertaubat kepada Allah di atas kekurangan ketidaksempurnaan itu. Jadi Allah SWT dalam hadis yang ketiga ni digambarkan oleh Nabi SAW sangat gembira menerima taubat hamba-Nya. Jadi daripada hadis ni itulah pelajaran yang pertama daripada hadis yang ketiga ni, iaitu menjadi dalil kepada Allah SWT gembira menerima taubat hamba-Nya apabila hamba-Nya bertaubat kepada Dia. Jadi Allah SWT gembira tu bukan gembira sembarangan, memang sangat gembira. Kalau orang tadi tu dia gembira sampai tersasul, Allah lebih gembira daripada itu lagi menerima taubat. Jadi kita kalau kita benda ni kita kena amalkan untuk diri kita sendiri, kena hayati untuk diri sendiri. Dan kalau kita sebagai pendakwah pun kita kena bawa isi kandungan hadis ini kepada orang yang kita dakwahkan. Allah sangat gembira menerima taubat hamba-Nya. Adakah kerana Allah SWT memerlukan kita? Bukan. Allah gembira menerima taubat bukan kerana Dia perlukan amalan kita, tapi sebab sifat Dia yang sangat mulia. Tawwab, maha menerima taubat. Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga ini juga menggalakkan kita supaya bertaubat. Pengajaran pertama, Allah maha menerima taubat. Allah sangat gembira menerima taubat. Pengajaran yang kedua, galakan supaya kita sentiasa bertaubat. Bertaubat kepada Allah.
Pengajaran yang ketiga, isbatul farh lillahi azza wa jalla. Hadis yang ketiga ni memberitahu kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat Allah yang kita temui dalam hadis yang ketiga ni? Allah apa? Allah ya Rabb. Allah? Allah ya Rabb. Allah ya Rabb tu itu sebutan daripada orang yang kehilangan kenderaan kan? Sifat Allah yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Allah apa? Nama-nama Allah. Apa dia nama Allah tu? At-Tawwab. Okay, At-Tawwab. At-Tawwab itu kita dapat sifat Allah SWT At-Tawwab itu berdasarkan ayat Al-Quran yang lain, hadis yang lain, dan kita screen. Maksudnya pengajaran daripada hadis tu kita dapat tahu Allah tu At-Tawwab. Tapi yang saya maksudkan sini sifat yang memang disebut oleh Nabi Muhammad SAW direct daripada hadis. Apa dia? Allah apa Nabi bagi tahu tu? Apa yang Nabi bagi tahu? Allah apa dia? Boleh cuba ke? Boleh. Sifat yang sangat mulia, menerima taubat kita. Itu At-Tawwab. Okay, terima kasih di atas cubaan puan. Itu At-Tawwab. Ustazah cuba baca. Puan-puan dah teka nanti. Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum ila akhiril hadis. Dalam terjemahannya, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hamba. Nampak tak sifat yang dinyatakan itu? Allah Lebih gembira. ya, Allah gembira. Allah gembira. Allah sangat gembira dengan taubat. Gembira dengan taubat hamba. Jadi Allah gembira. Nanti perempuan, kita akan jumpa hadis nanti selepas ini. Allah cemburu. Jadi kita kan cuba tengok Ustazah buat rajah ni. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana saya hendak beriman kepada Allah. Ini ringkasan. Bagaimana saya hendak beriman kepada Allah. Dulu masa kita belajar surah An-Nas ni, Ustazah dah kemukakan rajah ni. Yang pertama, bahagian kosong sebelah kiri ke kanan ni? Sebelah kiri. Mula-mula kita kena beriman kepada Allah sebagai Rabb. Kan? Ingat tak? Sebagai Rabb. Kalau kita nak tulis, ibu tengok. Oh, sebab dia gambar ni. Okay. Okey, tengok rajah ni bagaimana saya hendak beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah sebagai Rabb. Rabb ini daripada mana kita tahu kita kena beriman kepada Allah sebagai Rabb? Daripada ayat Al-Quran. Kan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita pentadbir sekalian alam. Kemudian sebagai Rabbun Nas. Kan? Kemudian dalam surah Quraisy yang baru kita pelajari bulan lepas, Rabb hadzal bait. Kan? Rabb hadzal bait. Tuhan yang memelihara Kaabah. Jadi yang pertama sekali kita beriman kepada Allah sebagai Rabb. Allah tu sebagai Rabb, pencipta, pentadbir seluruh alam.
Yang kedua, kita beriman kepada Allah sebagai ilah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, yang mesti disembah. Dalam syahadat, apa dalilnya daripada mana? Dalam surah An-Nas, ilahin nas, kan Allah perkenalkan dirinya sebagai ilah kepada manusia. Apa lagi? Banyak lagi yang lain-lain. Dalam syahadat kita tak boleh sebut asyhadu alla rabba illallah, kena sebut asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita kena beriman kepada Allah sebagai ilah. Kita ulang balik masalah kaum musyrikun Mekah, mereka menerima Allah sebagai Rabb. Bila ditanyakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, bila kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab la yaqulunna Allah, mereka akan kata Allah. Siapa yang mencipta langit bumi? Maknanya mereka percaya kepada Allah sebagai Rabb. Tapi mereka tidak percaya kepada Allah sebagai ilah. Sebab itu mereka tak nak mengucap. Mengucap senang je, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi mereka tak nak mengucap. Sebab apa? Mereka tahu apa kesannya bila mengucap. Kena terima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mesti disembah. Kena tinggalkan Tuhan-Tuhan lain bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Jadi maknanya orang-orang musyrikun Mekah, mereka menerima Allah sebagai Rabb, tapi tak nak terima, tak nak iktiraf Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang mesti disembah. Nak sembah benda lain juga. Walaupun percaya bahawa yang mencipta alam ini hanya Allah, bukan berhala mereka, bukan sembahan mereka. Jadi kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kita kena beriman sepenuhnya Allah sebagai Rabb, pencipta, pentadbir alam ini. Dan kita beriman sepenuhnya Allah itu jugalah yang patut, hanya satu-satu Allah sahaja satu-satunya yang patut disembah. Ujung sekali, bahagian yang ketiga, saya juga hendaklah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bila sebut nama-nama, semua tahu. Ar-Rahman, At-Tawwab, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur. Kan, itu nama-nama yang letak al kat depan tu, alif lam kat depan tu, itu adalah nama. Nama menunjukkan sifat. Nama menunjukkan sifat Allah. At-Tawwab, nama Allah At-Tawwab, yang maha menerima, yang maha pengampun, nama At-Tawwab menunjukkan sifatnya yang maha pengampun. Ar-Rahman, Al-Masyikur, kan, maha belas kasihan kepada semua makhluk. Nama menunjukkan sifat. Yang dalam hadis yang ketiga ni, yang kita pelajari malam ni, satu sifat dia tak menunjukkan dia tidak akan jadi nama. Sifat, tapi dia tak akan jadi nama. Sifat apa yang ada dalam hadis yang ketiga ni? Allah gembira. Allah gembira. Dalam hadis ni sebut Allah gembira menerima taubat hamba-Nya. Jadi pengajaran hadis yang ketiga, pengajaran yang ketiga bagi hadis yang ketiga ni ialah isbatul farah lillahi azza wa jalla fahuwa subhanahu wa ta'ala yafrahu. Hadis ini memberitahu kita tentang salah satu sifat Allah yang perlu kita imani, ialah gembira. Allah kan biasa kita tahu kan, Allah gembira, Allah murka. Murka tu bahasa istana lah kan. Bahasa biasa, Allah marah. Allah marah kepada siapa? Allah suka kepada siapa? Allah gembira, Allah cemburu. Itu dalam hadis yang akan datang. Tapi sebagaimana kita belajar tentang sifat-sifat Allah yang lain, apa yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, kita kena terima sifat tu tanpa menyamakannya dengan makhluk. Ada orang dia tak nak terima sifat-sifat Allah. Dia akan memberikan kesan kepada banyak perkara. Yang pertama, kita seolah-olah menolak Al-Quran dan hadis. Kan? Macam mana kita nak kenal Allah? Tentulah datang daripada wahyu. Tentu kena datang daripada wahyu. Jadi kalau daripada wahyu pun kita tak nak terima, jadi seolah-olah kita menolak. Ada orang dia tak nak terima sifat-sifat Allah.
Jadi seolah-olah itu tak ada sampai seolah-olah Allah itu tak ada sifat langsung. Jadi bila nak kita nak beribadah kepada Allah, kita akan jadi bermasalah untuk khusyuk dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab kita kenal Allah, beriman kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh wahyu. Ajaran wahyu ni, ajaran Nabi Muhammad SAW, dia akan memberi kesan kepada bawaan kita sebagai hamba Allah. Kita nak beribadah kepada Allah, kita tahu bahawa Allah ni gembira menerima taubat. Apa kesannya? Kita nak bertaubat, kan? Kita tahu bahawa Allah ni maha melihat. Jadi kita dari sudut tindakan kita tak kita tahu kita tak boleh sembunyikan apa-apa pun daripada Allah. Allah maha melihat, maha mengawasi, maha mengetahui. Cuma panduannya kepada kita sebagaimana panduan yang diberikan oleh ayat Al-Quran juga, iaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sebagaimana sifat-sifat yang dinyatakan dalam wahyu, tapi dia tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Itu pengajaran hadis yang ketiga. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, itu surah Asy-Syura ayat 11. Jadi pengajaran hadis yang ketiga tadi kita ulang balik, penetapan sifat gembira bagi Allah. Tapi gembira Allah tidak sama dengan gembira makhluk, sebagaimana melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Allah bersemayam di atas arasy, tak sama Allah bersemayam dengan makhluk, dan seterusnya. Allah gembira dengan cara yang layak bagi dia, layak dengan keagungan dia, tak sama dengan gembiranya makhluk. Okay, pengajaran hadis yang keempat. Dalilun ala anna al-insana idza akhta'a fi qawlin min al-aqwali walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilayhi fa innahu la yu'akhadhu bih. Pengajaran keempat daripada hadis yang ketiga ni ialah bahagian orang yang jumpa kenderaan tu terlalu gembira sampai dia tersilap, kan? Pengajaran dia apa ni? Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang itu bila tersilap cakap, kalau tersilap cakap dan silap cakap tu sampai boleh bunyinya macam kufur, tapi hati dia tak niatlah nak kufur, dia tersilap tu sampai bunyinya bawa kepada kekufuran. Kesalahan yang tersilap itu tidak dikira di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia tersilap, dia bukan sengaja. Dia tersilap sebab apa tadi? Sebab terlalu gembira jumpa kenderaan dia balik. Kalau sengaja memang kufur, mana boleh sebut apa dia sebut tu, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu, akulah Rabb. Itu kalimah kufur, tapi tidak dikira kerana dia tersilap. Berbeza kalau orang yang sengaja. Kalau sengaja tu memang boleh bawa kepada kekufuran. Itu secara ringkasnya hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga bab taubat dengan 4 pengajaran tadi. Yang pertama, Allah gembira menerima taubat hamba-Nya, sangat gembira. Yang kedua, hadis ini menggalakkan kita supaya bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, penetapan sifat gembira bagi Allah, tapi sifat gembira itu tidak sama dengan makhluk. Dan yang keempat, seseorang itu bila dia tersilap cakap, kesilapan percakapan itu walaupun sampai tahap kufur, ia tidak dikira di sisi Allah SWT sebagai kesalahan. Kenapa? Kerana dia tersilap. Jadi puan-puan, kalau kita semasa berinteraksi dengan sesama manusia ni, Allah maha menerima taubat, kan? Kita pun
sepatutnya bersikap memaafkanlah, memaafkan di antara satu sama lain. Mungkin ada masa sikit untuk kita tambah hadis yang keempat. Pendek saja hadis ni. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Ini hadis daripada Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang. Dan juga Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang buat kesalahan pada waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Ini hadis yang keempat. Hadis yang kelima, sebab dia dalam satu tema. Hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis yang keenam, kita tengok terjemahan dulu. Hadis yang kelima, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, Allah terima taubat dia. Hadis riwayat Muslim. Kita tengok hadis yang keenam pula. Hadis yang keenam, 4, 5, 6 ni dia dalam satu tema. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yuwarrid. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai di kerongkong, sebelum tiba sakaratul maut. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Allah menerima taubat seorang hamba sekalipun terlambat. Akan tetapi segerakan taubat adalah wajib kerana seseorang itu tidak tahu bila datangnya kematian dia. Kemudian kalau dia mati sebelum melakukan taubat, bukan, maksudnya kalau mati itu dia tak tahu kan bila dia mati itu nak datang. Kalau dia tak sempat taubat sebelum mati. Dan apabila matahari terbit dari barat, maka berakhirlah penerimaan taubat. Jadi hadis 4, 5, 6 ni dia menggambarkan kepada kita syarat taubat, iaitu bila Allah terima taubat. Hadis 4, 5, 6 menggambarkan kepada kita tentang syarat taubat. Salah satu daripada syarat taubat ialah bertaubat sebelum apa? Sebelum nyawa sampai di kerongkong. Sebelum tiba kiamat, sebelum terbit matahari daripada sebelah barat. Okay, kita tengok huraian dia tu. Hadis yang keempat, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang. Siang-siang bertaubat, tapi Allah tunggu hamba dia bertaubat pada waktu malam. Itu makna dia. Allah bentangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang buat kesalahan pada waktu siang. Sepatutnya hamba ni bila buat kesalahan pada waktu siang, bertaubat teruslah pada waktu siang. Tapi ini menggambarkan sifat Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Sangat gembira untuk menerima taubat hamba. Dia bentangkan tangannya, maknanya dia tunggu untuk menerima taubat hambanya pada waktu malam. Tunggu siapa? Hambanya yang buat kesalahan pada waktu siang.
Lepas tu untuk hamba yang buat kesalahan pada waktu malam, Allah bentangkan tangannya pada waktu siang. Begitulah setiap hari sehinggalah kiamat, sehinggalah matahari terbit dari arah barat. Allah Ustazah. Maha menerima taubat. Ada soalan daripada penonton lah. Dia tanya kalau kita berdosa dengan Allah, kita boleh minta ampun. Tapi kalau macam dengan manusia, macam mengumpat, berlaku zalim apa semua tu, macam mana proses dia? Itu dalam kategori syarat-syarat taubat kan. Syarat-syarat taubat. Ini kita dah bincangkan sebelum ni. Syarat taubat, syarat supaya taubat diterima Allah ni ada 6. Ada 6. Yang pertama, kena ikhlas nak taubat. Betul-betul kita nak kembali kepada Allah selepas kita buat kesalahan. Yang kedua, kena menyesal. Kalau tak ada sesal tu, dia akan buat balik dengan esok buat terus. Kan? Tak ada rasa sesal pun. Dia tak ada, dia sebenarnya tidak betul-betul bertaubat bila tidak ada sesat. Yang ketiga, kena tinggalkan. Itulah orang taubat. Kalau tidak, tak jadi taubat. Kan? Kembali kepada Allah selepas melakukan dosa, maknanya kita tinggal dosa, kita kembali kepada Allah. Itu syarat yang ketiga. Yang keempat, azam. Syaratnya kena azam. Yang kelima, itulah hadis yang ke-4, 5, 6 tadi, berkenaan dengan syarat taubat yang kelima, iaitu dalam masa taubat masih diterima. Sebelum datangnya kiamat kecil bagi individu ataupun kiamat besar bagi dunia keseluruhan. Bila tiba perkara yang melibatkan manusia, dia ada syaratkan yang ke-6, iaitu kena kembalikan hak orang yang dia ambil. Hak orang yang kita ambil lah. Kalau dari sudut harta, kita kena kembalikan. Cuma masalah sikit kalau dalam bab maruah ni kita nak kembalikan macam mana. Kalau kita melibatkan maruah orang, kita umpat dia, kita fitnah dia, apa dia lagi, melibatkan maruah orang, itu sangat susah lah. Jadi kita kena minta maaf lah dengan dia kan. Kalau dia tahu, memanglah kena minta maaf. Sebab apa? Sebab dia kalau tahu ni memang dia dah jadi satu blok kan, maksudnya kita dah ada satu kita dah terhalang kan, hubungan kita dah jadi tak elok. Bila terang-terang kita fitnah kepada orang, kena minta maaf lah. Kena minta maaf. Yang mengumpat ni, tengoklah keadaan. Mengumpat tiba-tiba orang tu dah mati contohnya kan. Kita kalau bagi orang yang dah mati ni, mungkin kita boleh buat baik kepada anak-anak dia kan? Ataupun kita sedekahkan untuk dia, sebagai tanda kita memang betul-betul nak minta maaf di atas kesilapan kita kepada dia. Tapi nak minta maaf kepada dia, dia dah mati contoh kan. Kita buatlah kebaikan balik kepada dia. Dulu kita buat keburukan kepada dia, kita aibkan dia, kita fitnah dia, benda yang tak betul kita cakap macam tu. Jadi bila kita dah tak dapat nak tebus balik, kita buat kebaikan dengan cara lain lah kepada dia. Sebab apa? Sebab dengan sesama manusia ni, kita kena selesaikan dengan manusia lah. Kalau dengan Allah, kita tak terlibat dengan orang. Sebab apa? Sebab bila di akhirat nanti, kesalahan kita dengan orang ni, kalau tak diselesaikan di dunia, kita kena bayar juga. Kita kena bayar balik juga kepada orang tu. Tapi dalam bentuk kita beri pahala kita kepada dia. Macam tu. Jadi kena selesaikan di dunia. Kalau bab mengumpat ni memang susah lah sikit kan, dengan aib orang ni. Perlu jaga-jagalah. Perlu jaga-jaga. Melainkan kalau benda tu, benda yang melibatkan beberapa perkara lah, yang bila kita belajar dalam bab mengumpat ni, ada benda yang dibolehkan kepada kita untuk mengadu ataupun kita kata untuk isu-isu mahkamah contohnya, kena bagi tahu kesalahan dia apa dia,
ataupun untuk memperingatkan orang tentang bahaya dia. Contohnya pembawa ajaran sesat, kan, yang orang yang selalu menyebarkan hadis palsu, contohnya, kan. Itulah. Barangkali terjawab soalan yang ditanyakan berkaitan dengan kesalahan dengan orang. Memang kita kena selesaikan. Tak boleh buat tak tahu memang tak boleh buat tak tahulah, sebab dia akan bawa kepada hari akhirat. Banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan kesalahan dengan orang ni, ambil tanah orang, dan secara realitinya memang berlaku dalam masyarakat. Aduan-aduan yang diterima tu memang banyak, di sudut harta, di sudut tanah. Kadang-kadang sama-sama belajar. Kalau macam kita pula, kalau kita di pihak yang dizalimi, macam sepatutnya kita macam mana? Redha je ke? Maafkan dia je ke? Ataupun pada usaha ialah dari sudut umumnya, sebaiknya kita maafkan, tapi kita kena tengok juga, tengoklah keadaan ataupun tengok kesan dia. Kalau kita maafkan, ada tak dia buat benda tu lagi? Kadang-kadang kalau kita maafkan, dia tak akan memberikan pengajaran kepada orang tu, dia buat lagi. Dan benda tu kalau dia membahayakan agama contohnya, tak boleh lah. Kita kena tuntut sesuatu lah. Tengok keadaan, tengok situasi dan tengok kesan dia sejauh mana. Kalau nak detail lah. Kalau secara umumnya, maaf tu lebih baik. Kan, kalau berdasarkan ayat Al-Quran, maaf tu lebih baik. Kita rasa macam ni, kalau dia sudut secara umumnya, kita dengan A kan. Kalau saya maafkan A selamat macam tu je lah ke akhirat nanti kan. Kalau saya tak maafkan A, nanti A kena bagi kepada saya pahala dia pada hari akhirat, kan. Jadi dia berhutang sesuatu dengan saya pada hari akhirat. Itu ikut logik kita. Tapi kalau ikut logik maaf itu lebih baik, maknanya tanpa kita perlu mengharapkan kita boleh ambil pahala daripada A untuk hari akhirat nanti, Allah akan berikan lebih lagi kepada kita kalau kita maafkan A itu. Itu kiraan berdasarkan ayat Al-Quran macam tu lah. Cuma bila kita, orang kata, berada di lokasi, kita kena tengok jugalah macam mana keadaan orang tu, orang yang buat kesalahan tu. Kadang-kadang kalau kita maafkan begitu saja, mungkin dia tak akan memberi kesan. Dia akan lebih lagi buat perkara yang tak elok kepada orang lain pula contoh. Kena tengok juga keadaan lah. Secara umumnya maaf itu lebih baik. Allahu a'lam. Hadis yang hadis 4, 5 dan 6 ni berkenaan dengan masa Allah menerima taubat. Syarat taubat mestilah dilakukan pada masa taubat masih diterima. Begitu juga dengan hadis ni juga didatang dalam kita tengok beberapa pengajaran hadis 4, 5 dan 6. Antara pengajaran hadis 4, 5 dan 6 ni sama juga yang macam tadi, menunjukkan bahawa Allah SWT sangat suka menerima taubat. Sangat suka menerima taubat. Yang kedua ni pun tentang sifat Allah SWT. Kan dalam hadis tu kan, hadis yang keempat tu, Inna Allah Ta'ala yabasutu yadahu bil-layli yaduba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya, yadahu tu memang tangannya lah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia menerima apa yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, terima tanpa menolaknya dan tanpa menyamakannya dengan makhluk. Jadi hadis ini menetapkan Allah SWT lahu yadu, Allah membentangkan tangannya. Maknanya Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk lah. Macam tu. Bila Nabi SAW sebut dalam hadis Allah membentangkan tangannya,
dalam pemikiran kita, oh Allah bertangan. Tangannya lah. Tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Boleh ke tak samakan dengan makhluk? Boleh. Kita terima saja lafaz tu, tangan, sebagaimana kita terima lafaz-lafaz lain dan sifat-sifat Allah yang lain. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Ada kita samakan dengan makhluk? Tak kan? Macam itulah juga yang dengan ni. Allah Maha gembira. Gembira. Allah cemburu. Allah sayang. Allah suka. Allah benci. Tangan Allah. Malah dalam Al-Quran disebutkan dengan lafaz dua tangan. Dua tangan. Siapa ingat hadis ayat tu? Disebutkan dengan lafaz dua tangan. Dua tangan. Siapa ingat hadis ayat tu? Disebutkan dengan lafaz dua tangan. Dua tangan. Ayat tu disebutkan dengan lafaz dua tangan. Lupa dia makna ayat yang mana tu, tapi dengan lafaz dua tangan Allah dalam ayat Al-Quran. Tak apalah. Untuk hadis ini, itulah pengajaran dia. Isbatu anna Allah Ta'ala lahu yadun wa huwa kadzalik bal lahu yadan. Kita tengok surah Al-Maidah ayat 64. Isbatu anna Allah Ta'ala lahu yadun wa huwa kadzalik bal lahu yadan. Kita tengok surah Al-Maidah ayat 64. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Yadahu mabsutatani. Ini kita belajar tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan. Itu. Bal yadahu mabsutatani. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Bal yadahu. Yadahu tu maksudnya kedua tangannya. Yada tu dua tangan. Kalau yadahu satu tangan. Bila ada alif tu dia mudhaf kepada dhamir tu, yadahu dua tangannya. Itu ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Maka kita terima sifat Allah SWT yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi malam ni kita didedahkan dengan dua sifat Allah yang disebut dalam hadis. Yang pertamanya Allah gembira, yang keduanya dengan lafaz tangan Allah. Kita terima tanpa menyamakan dengan makhluk. Bahkan dalam Al-Quran disebut dengan dua tangan. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Tapi kita tak boleh samakan dengan makhluk. Tidak ada sunnah wal jamaah, kita terima. Itu menjadi ujianlah kepada kita kan. Tapi kita tahu Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang dia kehendaki. Kita wajib beriman. Wa hadhihi al-yad allati athbataha Allah li nafsihi. Tangan ni kalau kita tengok kan ayat tadi, ayat 64 surah Al-Maidah, bal yadahu mabsutatani. Allah yang menisbahkan tangan kepada dirinya. Itu maknanya. Allah menisbahkan tangan kepada dirinya, maka kita nak buat macam mana? Kita terima je lah kan, kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah. Bahkan bukan dengan satu dua, bal yadani yajibu alaina an nu'mina bihima. Kita wajib beriman kepadanya. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh kita samakan tangan Allah dengan tangan kita. Tak boleh kan? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang sama dengan dia. Apalagi pengajaran hadis 456, Allah subhanahu wa ta'ala
Allah menerima taubat hamba-Nya sekalipun dah terlewat. Tapi selagi mana tak mati, selagi mana roh tidak berada di kerongkong, Allah terima. Selagi mana pintu taubat masih dibuka, maka Allah terima taubat. Selagi mana matahari belum terbit daripada barat. Tapi wajib ke kita bertaubat dengan segera? Segerakan taubat, wajiblah. Memang Allah terima. Dekat nak mati pun Allah terima. Tapi kita tak tahu masalahnya bila kita nak mati. Dan kita pun tak tahu sempat ke tak bertaubat bila dah sakit tu. Jadi kena segerakan bertaubat. Segerakan bertaubat. Dan hadis ini juga memberi pengajaran kepada kita, menjadi dalil bahawa apabila matahari terbit daripada barat, tertutuplah pintu taubat. Tertutuplah pintu taubat. Jadi kita akhiri dengan seruan pengarang kita ni, fa'alaika ya akhil muslim an tubadira bitaubati ila Allah. Wahai saudaraku muslim, hendaklah kita bertaubat, kita segerakan taubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab taubat ni ada tempoh dia. Ada tempoh dia. Dan kita tak tahu tempoh tu akan berakhir bila. Masing-masing tak sama tempoh. Tempoh masing-masing pun tak sama. Jadi kita balik kepada apa yang Allah sebutkan kepada kita supaya kita bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Saya setakat itu je lah untuk malam ni. Segala yang baik daripada Allah, yang kurang itu daripada kembali kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nabila. Syukur alhamdulillah. Hari ini kita belajar hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima dan seterusnya hadis keenam. Alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita dapat berkenaan dengan perkara taubat. Dan juga daripada situ pengajaran hadis juga kita dapat dari segi sifat Allah. Iaitu hadis 4, 5 dan 6, masa Allah menerima taubat kita. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah tu menerima taubat, at-taubah, at-tawab. Jadi Allah tak memandang semua dosa-dosa kita, tapi Allah memandang kita dengan rahmah dan kasih sayangnya. Jadi Allah bagi peluang yang sangat luas. Maka kita bertaubatlah sebelum matahari terbit, sebelum sakratul maut berada di kerongkong kita. InsyaAllah sekiranya kita melakukan taubat, bermakna kita untuk menyucikan seluruh jiwa kita. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi bersyukur pada Allah, hari ini kita dapat banyak ilmu. Kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khairan katsira kerana sudi menjayakan program pada malam ini, iaitu program pengajian hadis bersama dengan Dr. Nabila. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya, dipersilakan. Adakah lagi nak bertanya? Tak ada? Tak ada. Alhamdulillah, hari ini seramai 16 orang yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. 16 ke? 16? Mula-mula 19. 19. 19, lepas tu baru keluar saja. So, minta maaf lah, suara tak clear. Masya Allah. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah kita doakan setiap sahabat-sahabat kita yang hadir pada malam ini, Allah memberkati dan merahmati serta diberi kesihatan yang baik supaya kita dapat sentiasa berada dalam kuliah-kuliah ilmu
untuk kita mempelajari ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan mudah-mudahan hidup kita sentiasa berada di jalan yang sentiasa berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. InsyaAllah kita selalu doa pada Allah. Jadi jika tidak ada, kita sudahi dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Dr. Nabila. Jazakillah khairan katsiran Dr. Nabila. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak lagi sekali kerana hadir pada malam ini, insyaAllah. Ya, kepada sahabat-sahabat daripada Terengganu, terima kasih banyak-banyak. Bila datang ke Pulau Pinang, maka singgahlah di bangunan IPSI, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Berjumpa lagi ya. Terima kasih juga. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.